Enam perkara yang cikgu akan bincangkan. Bagaimana kita menguasai kertas dua. Macam mana cara dia? Apa kaedahnya? Apa strateginya? Okey, cikgu yang pertama cikgu kata kenali soalan struktur dan esei. Yang ini kita dah jelas dah tadi. Formatnya, bentuknya, stimulusnya, soalan lazim. Jadi cikgu dah tak payah terang. Cikgu Azman dah terang, cikgu Yusof pun dah terang. Tetapi satu lagi, bagaimana untuk menjawab juga telah pun diterangkan. Macam mana nak jawab struktur, macam mana nak jawab esei, perlu tak ada fakta huraian contoh juga telah dijelaskan. Jadi cikgu tak menyentuh lagi perkara yang kedua. Dan cikgu akan masuk sekarang perkara yang ketiga. Kalau kita dah kenal soalan, kalau kita dah tahu macam mana nak jawab, tapi dalam minda kita tak ada fakta. Kalau tak ada fakta, memang kita tak boleh nak jawab. Terutamanya bagi soalan struktur A, B dan bagi soalan esei A dan juga B. So sekarang mahu ke tidak mahu, kita kena kuasai fakta. So bagaimana cara untuk menguasai fakta? Satu daripada kaedahnya kita dah bincang sebelum ni. Skor kertas 1 untuk skor kertas 2. Ini yang sebelum ini 40/41 reality. Guna kaedah itu. Kerana cikgu juga dulu sebelum ini telah memberi sampel macam mana daripada soalan boleh menguasai fakta. Perkara yang keempat, kelima, keenam saya akan teruskan selepas mengikut PowerPoint seterusnya. Okey, yang seterusnya menggunakan nota holistik. Jadi Cikgu Yusof boleh teruskan ya. Saya masuk isi yang ketiga, nota holistik. Okey. Nota holistik ini contoh yang ada ya dalam muka surat 95 dalam buku mentor kita, dalam modul kita. Kalau kita perhatikan untuk bab 5, bab 6 ini ya, tajuk 13, ni bukan ramalan ni bukan ramalan. Tapi kita memang menyangkakan akan ada satu soalan lah sebab berdasarkan kepada tajuk tersebut. Jangan senyum-senyum cikgu. Yang ini macam reality ya. Tajuk 13 ni ada 2 bab. Jadi kita kena baca betul-betul bab ni. InsyaAllah akan ada satu soalan. So sebenarnya nota holistik ni telah pun disediakan dalam buku mentor, buku modul inspirasi Yapim kita ya. Dan kalau kita perhatikan satu saja muka surat. Dan satu muka surat ini sebenarnya telah mengandungi lebih kurang 75% kandungan teks. Jadi kalau bolehlah dibaca, kalau ditanya tadi Cikgu Yusof tanya, apakah faktor pembentukan Malaysia? Ada dekat sini ni. Apakah faktor pembentukan Malaysia? Kita boleh nampak dekat sini. Satu katalah faktor apa. Yang kedua faktor apa. Lepas tu kalau ditanya dekat sini langkah konfrontasi. Jelas ada A apa, B apa, C apa. Intipati Perjanjian Malaysia ada 5 isi dekat sini. Kalau langkah pembentukan Malaysia, membuat lawatan, tubuhkan SKM, referendum, rundingan London, semua lengkap dekat situ. So apakah persiapan student yang sangat penting? Perlu ada nota holistik yang padat macam ni. Sama ada Alia ke, Alif ke, salah seorang daripadanya, kalau mereka rasa tak boleh nak menguasai fakta yang sangat banyak, mereka perlu ada nota yang macam ni. Dan ini hanya perlu dibaca 3 hingga 5 minit. Jadi kalau cikgu kira 5 minit, 10 bab, baru 50 minit. Tak sampai 1 jam. Dan anda boleh jawab soalan struktur dengan esei dengan markah penuh. Dengan satu ni saja. Okey. Jadi Cikgu Yusof yang seterusnya. Ni katalah Alia. Ini Alia pula. Alia ni kalau nak diceritakan tadi dia boleh menjawab dengan bagus maknanya dia menjawab secara holistik, fakta, huraian, contoh. Macam mana Alia boleh dapat jawab macam tu? Sebab tengoklah nota Alia tu macam mana. Yang tadi 1 muka surat, yang ini 3 muka surat. Macam mana nak dapat nota 3 muka surat ni? Boleh buat sendiri dan boleh baca dalam mentor books. Memang ada 3 muka surat. Dan 3 muka surat ini mengandungi 95% kandungan buku teks. Buku teks kita tu ada 15 hingga 20 muka surat. Tetapi telah dirumuskan menjadi 3 muka surat. Imagine student, murid-murid semua, cuba bayangkan 3 muka surat ini boleh dikuasai dalam masa 10 minit. Dan anda dengan senang hati boleh mendapat 20/20, dengan kata lain 60/60 esei atau 40/40 struktur. Jadi ini yang cikgu nak terangkan dekat sini ialah perkara yang paling asas sekali bagi menjawab kertas 2 selain daripada tahu teknik menjawab, kita kena menguasai fakta.
Untuk menguasai fakta, kita memang perlu mempunyai nota. Sama ada nota yang kita buat sendiri, sama ada nota yang cikgu beri atau nota dari mana-mana buku yang anda pilih. Bila anda menguasai fakta, sebenarnya automatik boleh skor. Okey, cikgu dah settle perkara ketiga. Untuk menjawab soalan struktur dan isi, untuk kuasainya, kita kena ada nota yang holistik dan juga padat. Okey, Cikgu Yusof, kita teruskan. Okey, dalam modul YAPIM, kita juga ada nota ekstra. Sama ada boleh diambil daripada tepi dekat sini ataupun di bawah. Jadi kalau kita tengok dalam modul YAPIM ni, katalah dia tanya pasal proses pilihan raya, dekat sini sangat jelas ya, menceritakan, dijelaskan dekat bawah ni sebenarnya cikgu besarkan kat sini. Pilihan raya ada 3 jenis, peringkat perbandaran, peringkat negeri, peringkat persekutuan. Ya. Jadi maknanya dijelaskan. Dan ini juga boleh digunakan sebagai nota bagi anda persiapan ni untuk menjawab soalan struktur dan juga esei. Okey, kita masuk kepada perkara keempat. Cikgu Yusof teruskan. Okey, ni cikgu bagi satu lagi kaedah. Nota yang bagus juga adalah nota yang berinfo. Ini cikgu bagi contoh. Ini cara paling mudah untuk ingat. 2 minit boleh ingat cara penentangan gerakan anti penyerahan di Sarawak. Okey, pertama melalui surat bantahan. Kedua, bantahan wanita. 3, mengadakan persidangan. Ni ada grafik sekali ya. Keempat, meletak jawatan. Kelima, menubuhkan rukun 13. Keenam, akhbar. Ketujuh, demonstrasi. Dan yang terakhir sekali, yang ke-8, mahkamah. Okey, perhatikan cikgu bagi seminit je untuk awak tengok. Okey, Cikgu Yusof, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, murid-murid cuba tuliskan di ruangan chat berapa fakta yang anda boleh ingat cara penentangan gerakan anti penyerahan di Sarawak. Cikgu nak tengok respon anda. 20 saat, berapa yang anda ingat berdasarkan gambar ini? Silakan. Masih belum terima respon lagi. Nyatakan cara. Okey, surat bantahan, betul. Lagi, bantahan wanita, betul. Akhbar, betul. Bantahan wanita, okey. Akhbar, lagi. Tubuhkan rukun 13, okey, very good. Barulah cikgu nampak respon. Mahkamah, okey. Barulah cikgu tak boleh dah baca dah dekat sekarang. Laju lah. Dah sangat laju. Okey, sekarang ini bukan auta ya. Memang anda ingat dalam masa 2 minit. Okey, Cikgu Yusof, sekarang kita teruskan. Cikgu Yusof, okey. Sekarang, okey. Perhatikan kepada slide ini. Yang mana sama cara penentangan Melayu Union yang Cikgu Yusof bincang tadi dengan gerakan anti penyerahan di Sarawak. Tadi ada soalan tanya, Cikgu boleh tak soalan tu satu bab dengan bab yang lain? Ini satu topik dengan satu subtopik yang lain juga boleh. Cuba kita tengok dekat sini. Yang mana sama cara penentangan Melayu Union dan gerakan anti penyerahan di Sarawak. Ingat gerakan anti penyerahan, awak akan ingat Melayu Union. Okey, silakan. Cikgu bagi 20 saat. Mana yang sama? Adakah sekarang ini anda menjawab yang sebelum ini ataupun sekarang ini? Ui, Nur Zafra tu penuh dia punya jawapan Okey. Cikgu tak berapa pasti ni. Cikgu nampak ada apa? Ada bantahan wanita, ada demonstrasi. Okey, letak jawatan tidak ada dalam Melayu Union, betul tak? Surat bantahan, okey. Hakim surat bantahan, okey. Kalau kita tengok, okey. Sekarang laju, akhbar, persidangan, demonstrasi. Okey, demonstrasi. Okey, apa lagi ni? Akhbar, demonstrasi je yang banyaknya. Kalau kita tengok dekat sini. Okey, meletak jawatan tak ada dalam dalam Melayu Union. Okey, cikgu bagi jawapan sekarang. Cikgu Yusof, kita tengok jawapan dia. Okey. Cuba perhatikan dengan satu nota ni anda mendapat 2 subtopik. Satu berkaitan Melayu Union, satu lagi berkaitan dengan gerakan anti penyerahan. Jadi maknanya gaya belajar kita sebenarnya menentukan berapa lama kita ingat ke atas sesuatu jawapan Okey. Okey, cikgu teruskan sekarang ini berkaitan dengan tadi Sekarang cikgu masuk kepada kaedah yang keempat. Markah bonus dari stimulus. Ini pun sebenarnya telah dibincangkan dengan detail tadi oleh cikgu
Azman dan juga Cikgu Yusof. Tapi cikgu nak maklumkan dekat sini, markah bonus ni di sinilah sebenarnya. Sebab tu tajuknya strategi markah bonus dalam genggaman. Dekat mana sebenarnya markah tu? Memang ada pada stimulus dan kadang-kadang ada pada soalan. Dalam soalan tu juga kita boleh dapat. Jadi stimulus ni mungkin peta. Dari peta kamu baca apa maklumat yang kena tulis dari rajah, dari gambar, dari jadual ataupun petikan. Cikgu Yusof, kita teruskan. Okey, yang ini ada di dalam buku mentor kita dalam muka surat 94 petikan berikut berkaitan dengan kempen anti minyak sawit oleh negara maju. Dan ini stimulus bersifat petikan. Kempen anti minyak sawit adalah tidak adil. Jadi bagaimana anda nak jawab soalan macam ni? Gariskan dulu. Okey, yang penting anda cari mana isi yang berkaitan. Highlightkan atau gariskan atau bulatkan. Macam ni kan, mengharamkan, bercanggah, WTO, diskriminasi. Lepas itu cikgu ke slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya, slide seterusnya. Okey, cuba kita tengok. Cikgu terus saja ke jawapan. Perasan yang cikgu garis tadi tu sama sama tadi. Yang kita garis ni kita paste kan. Kita copy paste kan. Jadikan ayat. Sama juga macam yang Cikgu Yusof cakap tadi. Kempen anti minyak sawit adalah tidak adil kerana nampak tu bercanggah dengan prinsip perdagangan bebas. Ada dekat sini ni perdagangan bebas yang telah digariskan oleh WTO. Ada dekat sini dah 2 markah. Selain itu kempen tersebut adalah satu bentuk diskriminasi, satu lagi markah terhadap produk sawit. Seterusnya tindakan mengharamkan, ada satu lagi dekat situ, penggunaan minyak sawit sebagai bahan api adalah tindakan tidak wajar. Ini yang cikgu cakap bonus. Sebab tu kita kena berhati-hati. Dalam stimulus ni dah ada 4 markah. Kalau katalah markah tu 8, maknanya 4 tu dah free dah. Memang bonus dekat sini. Yang lain-lain adalah berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada anda. Pengetahuan sedia ada. Okey, seterusnya cikgu. Okey, ini contoh yang kedua. Jadual, stimulus tu jadual. Jadi kena baca jadual ni. Baca soalannya, beri pandangan anda berdasarkan keputusan pilihan raya tersebut. Dia minta pandangan saja pun. Jadi jadual ni kena baca. Jadi kalau kita baca macam cikgu nampak keputusan pilihan raya. Apa keputusan ni? Parti Perikatan menang 52 dari 51 kerusi. Undi diperoleh 81,000 katalah peratus mengundi 79,000. Cuba kita tengok jawapan yang cikgu bagi. Keputusan pilihan raya Majlis Perundangan MPP 1955 menunjukkan Perikatan menang majoriti. Menang ni tak ada, tapi cikgu ada isi dekat sini, iaitu 51 dari 52 kerusi serta mendapat jumlah undi terbesar. Nampak ni, undi diperolehi terbesar. Berapa jumlahnya? 79.6%. Dari sini Parti Perikatan 51 kerusi, 3 markah dah. Kemudian kalau katalah cikgu sambung yang demikian Perikatan berjaya membentuk kerajaan. Ini perkataan kita sendiri yang terkandung dalam buku teks kita. Selain itu satu kerusi lagi dimenangi oleh Parti Islam. Kita nampak kat sini. Dia bertanding 11, dia menang 1. Jadi kita tulis dekat sini. Satu lagi isi. Seterusnya parti-parti lain yang bertanding seperti Parti Negara. Ada Parti Negara kat sini. 30, kosong tak ada menang, tidak memenangi sembarang kerusi. Jadi ini yang cikgu kata bonus. Parti Perikatan 51, jumlah Parti Negara tak ada menang, Parti PAS menang 1. Jadi daripada sini dah ada 7 markah. Katalah soalan paling maksimum untuk kebat adalah 8. Paling maksimum adalah 8 markah. Jadi sebenarnya jika kita menganalisis, kita highlightkan, kemudian kita pindahkan. Syaratnya jangan salin bulat-bulat. Sama ada jadual tu kamu salin semula atau perkataan daripada petikan disalin semula bulat-bulat, memang tidak akan mendapat markah. Okey, cikgu tak bacalah sampai habis tapi kamu bolehlah melihat contoh ini. Okey, Cikgu Yusof, kita teruskan kepada sampel ketiga.
Macam mana bonus yang seterusnya? Okey, ini memang soalan masa lalu. Jadi pada cikgu tidak mustahil soalan ni boleh keluar lagi, mungkin gambarnya berbeza. Dan ini memang relevan untuk tingkatan 4 bab 3. Ya, berkaitan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang di Asia Pasifik. Okey, soalannya, gambar berikut menunjukkan senjata canggih yang digunakan dalam peperangan abad ini. Ini kebat analisis. Berdasarkan perkembangan teknologi persenjataan masa kini, ramalkan masa depan dunia. So, tak ada perkataan yang nak digaris dekat sini. Kamu hanya ada gambar saja. So, bagaimanakah gambar ini boleh membantu anda menjawab soalan ini? Jadi, bila kita dekat sinilah sebenarnya proses imajinasi berlaku. Bila kita nampak gambar-gambar ini, maknanya kaitannya dengan perang. Nampak tu peperangan. Dan cubalah anda mengkaitkan dengan, katalah anda tengok TV, warta berita, anda baca surat khabar, anda tengok wayang, kisah-kisah perang. Daripada sinilah sebenarnya anda boleh catatkan apalah ramalan dunia dengan senjata-senjata canggih ni. Okey, cuba kita tengok apa jawapan dia. Ini cikgu jawab mengikut kebat. Jadi ramalan saya dunia tidak menjadi aman. Ni perkataan ni tidak ada dalam ni. Tapi berdasarkan pada pengamatan ataupun cerita-cerita yang kamu tengok memang tidak aman. Kerana akan berlaku peperangan. Nampak dekat atas ni. Peperangan ni bawa turun ke bawah. Kalau dapat contoh, contohnya peperangan di Iraq, di Afghanistan, Syria, Libya. Ambil satu dekat sini. Hal ini kerana negara maju akan bersaing membuktikan kekuatan senjata. Yang demikian, mereka akan mencuba ciptaan senjata terkini, contohnya kapal pejuang, ni kapal pejuang atau peluru berpandu contohnya dan peluru berpandu yang canggih. Kesannya dunia menjadi tidak selamat untuk didiami, pembangunan akan musnah dan ramai manusia menderita dan mati. Cikgu ingin jelaskan dekat sini, inference kesan dekat sini, tidak selamat ni satu markah, pembangunan ni satu markah, menderita satu markah, mati satu markah. Jadi dengan kata lain, inference ini juga adalah satu cara untuk anda mengkayakan markah anda, menambahkan markah bonus anda. Jadi kalau tengok dekat sini, inference saja 4, tidak termasuk fakta, huraian dan juga contoh di atas. Okey, cikgu masuk kepada slide yang seterusnya. Silakan cikgu. Okey, strategi yang kelima. Kebat lubuk markah kertas 2. Jadi macam tadi memang telah pun ada ditanya, ada ke formula? Hari ini cikgu cuma masukkan satu formula saja, iaitu menggunakan lagu saja. Lagu Kerana Malaysia, Rukun Negara, Lagu Negaraku, mungkin lagu sekolah dan sisipkan dengan pengetahuan semasa atau pengetahuan anda dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Sebab cikgu semak ada 50 subtopik dalam bahasa Melayu yang boleh digunakan jawapan kebat dalam sejarah. Okey, kita teruskan. Okey, ini analisis yang Cikgu Yusof bincangkan tadi. Berapa banyak soalan kebat sebenarnya? Soalan kebat ni sebenarnya ada 4 soalan struktur, C ni 4 markah. Jadi dekat sini ada 12. Soalan AC ada 3, soalan C dia 8 markah. 8 kali 3, 24. So 24 campur 12 berapa cikgu? 36 kan cikgu? 24 campur 12, 4. Oh, sini bukan 12, 16. 16 campur 24. Jadi markah tu 40. Dekat sini bonus dia cikgu. Boleh betulkan. Dekat sini sebenarnya markah tu jadi 40. Okey, thank you cikgu. 40 dekat sini. Jadi yang inilah sebenarnya yang cikgu cakap tadi, lubuk markah anda sama ada anda telah preparation, dah belajar gila-gila, yang tak sempat belajar lagi sebenarnya dekat sinilah lubuk dia. Dekat soalan kebat tadilah, terutamanya soalan C tadi tu, apabila jawapan terkandung di dalam stimulus. Walaupun ada calon yang cakap, cikgu saya tak nak jawapan dalam stimulus, saya nak cari jawapan tadi. Silakan. Tetapi untuk pelajar-pelajar yang tak membaca langsung, maka dari stimulus itu sebenarnya mungkin telah pun memberi anda peruntukan markah untuk menjadikan anda lulus. Okey, silakan cikgu. Cikgu Yusof teruskan.
Yang ini adalah sampel jawapan daripada modul Yapim ya. Daripada modul Yapim berdasarkan lagu bulat-bulat daripada lagu Negaraku, kita sampelkan kepada 3 contoh soalan yang berbeza. Bagaimana lagu ini boleh menjawab soalan kebat. Ini jika tidak ada stimulus ya cikgu. Ya murid-murid, katalah soalan yang pertama. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah DAB berjaya membawa kesejahteraan kepada rakyat? Jawapan ini diambil dari perengan 1 dan 2 lagu Kerana-Mu Malaysia. Semua yang berwarna merah itu adalah jawapan yang kita boleh transferkan kepada soalan ini. Jadi saya bacakan saja jawapannya. DAB berjaya membawa kesejahteraan kepada rakyat kerana melahirkan ramai anak-anak bijak pandai dan terasuh mindanya di negara kita. Contohnya lahir ramai pakar ekonomi dan pakar IT serta mampu mencipta jenama kereta jenama negara seperti Proton dan Peron 2 yang menyusur megah di jalan raya. Ya. Kesannya gaya hidup kini dah berubah. Nampak dari atas ni sampai bawah dengan jawapan seperti ini 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8. Dan jawapan ini adalah secara holistik. Walaupun tidak cukup 8, kalau ada fakta, ada huraian, ada contoh dan ada inference, confirm dapat 8 markah. Okey, cikgu pindah ke perenggan kedua, ketiga dan keempat. Soalannya begini. Bagaimanakah kerjasama yang mantap antara pemimpin pelbagai kaum memberi manfaat kepada negara kita? Ini tingkatan 4 bab 1 boleh diambil dekat dalam buku modul Yapim kita ya. Saya bacakan jawapannya. Kerjasama yang mantap antara pemimpin pelbagai kaum membolehkan kita menjadi bangsa yang berjaya. Contohnya maju dalam alam cyber dan teknologi terkini. Oleh yang demikian rakyat hidup selesa dan mendapat tuah daripada kemakmuran negara. Keadaan ini menyebabkan kita merasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Ada semua dalam ni Kami semua pasti merasa bangga. Nampak tu? Mendakap tuah. Bangsa yang berjaya, hidup selesa. Sebab itulah bila ditanya apakah formula untuk menjawab soalan kebat, jika kita memang kurang pengetahuan-pengetahuan semasa, memang kena kuasai lagu ini. Okey, C. Diambil dari perenggan akhir saja. Mengapakah kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan? Ini tingkatan 4 bab 10 soalan 2C. Kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan kerana kita telah bebas merdeka. Nampak ni? Daripada penjajahan. Oleh yang demikian, kedaulatan bangsa dan negara diiktiraf dunia. Ya. Oleh itu, kita hendaklah sanggup berjuang. Ya. Sanggup berjuang ni. Nampak ada kat sini. Ya. Dan mempertaruhkan nyawa. Nyawa dipertaruhkan demi negara Malaysia. Justru kita mestilah mengucapkan terima kasih Malaysia. Ini ada isi lagi dekat bawah kan. Terima kasih Malaysia. Jadi, ini adalah sampel yang cikgu anggap sangat bagus untuk dijadikan panduan kepada calon di dalam buku modul Yapim kita bagaimana menggunakan lagu ini dan menjawab soalan-soalan kebat, memberi idea kepada jawapan. InsyaAllah kena bagi soalan-soalan yang bersifat terbuka begini. Okey, kita teruskan cikgu. Okey, ini satu lagi sampel jawapan. Cikgu teruskan saja. Bagaimanakah cara untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang tanah air? Ya, ini daripada soalan SPM masa lalu. Dan ini diambil daripada rukun negara saja. Ini satu lagi cara. Sama ada alif atau aliyah tadi. Kalau tak boleh nak jawab juga, pergi salin balik rukun negara, highlightkan mana satu boleh pakai. Okey, pada pandangan saya, cara untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang tanah air ialah dengan mengamalkan prinsip rukun negara ni. Hal ini akan melahirkan masyarakat yang taat kepada Tuhan. Nampak kat sini. Selain itu, menghormati perlembagaan serta patuh kepada undang-undang. Kesannya akan lahir masyarakat Malaysia yang setia kepada raja dan negara. Ayat yang kedua ini dah jadi inference dekat sini. Atau prinsip rukun negara yang kedua ni dah jadi inference dekat sini. Dan dapat 2 markah. Tak ada hal untuk calon ini sebenarnya untuk mendapat markah full mark. Okey, sampel yang ketiga. Katalah waktu ni blank langsung rukun negara, tak ingat. Kemudian lagu Kerana-Mu Malaysia lagilah tak ingat, tapi ingatlah lagu negaraku. Salin lagu negaraku ni letak kat tepi soalan. Tengok soalannya, bagaimanakah cara untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang tanah air? Yang merah-merah ni pindahkan ke sini.
pada pandangan saya, cara untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang tanah air ialah menjadi rakyat yang cinta akan negara, cinta akan negara dan setia kepada raja. Mana raja? Raja kita selamat bertata. Ni dia. Selain itu akan hidup bersatu, padu dan bersama-sama memajukan negara ni, memajukan negara. Tuntasnya, kalau nak kata rumusannya pun boleh, sedia berkorban darah. Ada darah tak dekat sini? Tanpa tunanya darahku demi kedaulatan negara. Ini memang kena tambah. Dan bersyukur atas nikmat merdeka. Dengan lagu negaraku, dengan lagu rukun negara, dan kalau hafal lagu kerana Malaysia, insya-Allah dijangkakan lah untuk soalan-soalan kebat yang secara terbuka ini kalaupun tak dapat 40 markah, mungkinlah dapat 20 hingga 30 markah. Dan insya-Allah memberi peluang untuk anda yang belum bersiap sedia lagi, peluang untuk mengingat fakta-fakta ini dan menggunakan lagu-lagu ini untuk menjawab soalan yang bersifat kebat. Okey, yang seterusnya cikgu. Kaedah yang keenam, menganalisis tajuk dan subtajuk fokus. Ini kita belajar secara minimum educate syllabus. Pilihlah tajuk yang mudah, tajuk yang anda minat. Lepas tu dirasakan ada soalan dekat situ. Dan sebenarnya apabila kita memilih sesuatu subtajuk itu, kita kena ada target dalam diri kita. Kita nak dapat A+ ke, kita nak dapat A- ke, kita nak dapat B ke, kita nak lulus saja ke. Okey. Jadi, cikgu teruskan cikgu. Saya terus saja menganalisis dekat sini. Jadi ini adalah analisis yang sepatutnya cikgu-cikgu bantu murid-murid untuk membuat sesuatu keputusan. Terutamanya untuk pelajar-pelajar istimewa. Untuk pelajar-pelajar istimewa, mereka tak boleh nak baca semua sekali. Terutamanya dalam keadaan lebih kurang tak sampai sebulan ini. Jadi di manakah soalan-soalan itu yang kita nampak babnya tidak terlalu berat. Jadi misalnya saya dah bagi contoh tadi dengan nota holistik ni, tajuk 13, bab 5, bab 6. Ini berkaitan Malaysia dan di sini adalah berkaitan dengan cabaran. So kalau katalah kita bercadang untuk menjawab satu soalan sahaja dekat sini, yang lain kita nak jawab kebat, kita baca bab ni dulu. Tapi kalau kita rasa kita dah kuasai bab 5, bab 6, sebab satu muka surat je kan, nak baca 2 muka surat. 2 muka surat ni nak baca 10 minit dah habis. Terahlah pula tajuk 14. Tajuk 14 ni pun 2 bab je, bab 7 dengan bab 8. 2 muka surat juga. So katalah kita rasa dah kuasai, maknanya kita dah macam dapat 2 soalan ni. Campur kebat lagi. Okey, dah puas hati, dah hafal katalah tajuk ni. Kita masuk lagi ke tajuk 15, bab 9 dan juga bab 10. 2 bab juga. Dan dekat sini ada juga satu soalan. Okey, sekarang tingkatan 5 macam dah ada 3 soalan. Pergilah ke tingkatan 4. Tengok tajuk 9 ni ada 2 bab. Bab 1 dan juga bab 2. Jadi katalah soalan struktur ada dekat sini. Selamatlah dekat sini. Soalan struktur boleh dijawab dan soalan isi juga boleh dijawab. Lain-lain pilihlah. Untuk jangkaan cikgu, tajuk 10 mungkin ada 1 atau 2 soalan macam itulah. Tajuk 11 juga 1-2 soalan. Tapi mungkin tajuk 12 ni akan ada 2 soalan. Jadi keputusan di tangan anda. Bila kita menguasai silibus, tajuk dan juga subtajuk, dekat sini sebenarnya bolehlah anda membuat satu keputusan. Bab apa dulu nak dikuasai, apa agaknya bab yang seterusnya. Dan daripada sini kaitkan dengan kebat tadi, cikgu kata kebat itu membantu anda yang sangat banyak, bukan saja untuk lulus tetapi untuk pelajar-pelajar skor A+.